Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan tenaga nuklear. Apabila kita berfikir berkaitan dengan isu-isu nuklear ini, kita akan kembali kepada tahun 1940-an, bom atom pertama yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki, insiden 2011 di Fukushima, dan juga yang terbaru, apa yang sedang berlaku melibatkan Australia dan kerajaan-kerajaan yang bekerjasama dengannya untuk membangunkan sektor nuklear sivil. Adakah semua itu akan berlaku di mana kita akan mempunyai satu lagi hub nuklear yang berhampiran dengan Malaysia? Namun Malaysia bukanlah negara yang baru sahaja berkecimpung dalam isu nuklear ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang celik nuklear sebenarnya. Dan agensi yang telah bertanggungjawab untuk menyilia pembangunan dan juga pengawasilian tenaga nuklear di Malaysia adalah semestinya satu agensi yang bakal bersama dengan kami pagi ini, Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Tenaga atom adalah sumber tenaga boleh diperbaharui yang boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik yang bersih, tetapi ia seringkali dikaitkan juga dengan kesan-kesan sampingan. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut isu nuklear ini, kita bersama dengan Tuan Haji Hasmadi Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, telah pun bersama dengan kami secara langsung secara Skype. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan Haji. Ya, terima kasih Cik Terence kerana menjemput kami ke slot SPM pagi ini. Ya, terima kasih. Yang sudah pasti isu AUKUS telah membawa perbualan berkaitan nuklear kembali ke persada utama di seluruh dunia sebenarnya, disebabkan isu melibatkan submarin nuklear yang mungkin bakal diperolehi oleh Australia. Jadi kita sedia maklum bahawa untuk mengoperasikan submarin nuklear, mereka perlu mewujudkan satu industri nuklear di Australia. Di Malaysia kita bukanlah negara yang baru saja berjinak-jinak dalam isu nuklear ini. Kita telah pun mengawasi dan telah pun celik nuklear sebenarnya, namun kita tidaklah mempunyai satu industri nuklear. Tuan Haji mungkin boleh berikan sedikit mukadimah kepada penglibatan Malaysia dan pengetahuan Malaysia tentang tenaga atom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera terutamanya kepada Cik Terence. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang telah menjemput dan memberi ruang kepada Jabatan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom pada pagi ini untuk berkongsi informasi atau maklumat dalam konteks pengesanan dan tindak balas kejadian security nuklear di Malaysia. Sebagai mukadimah pada pagi ini, mungkin boleh saya terangkan sedikitlah, Cik Terence, tentang peranan Jabatan AELB, kita panggil singkatnya AELB, Atomic Energy Licensing Board, yang sebagaimana yang kita tahu, ia telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1984. Diberikan nama sebagai Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, di mana bahan radioaktif ataupun bahan nuklear adalah bahan yang boleh mengeluarkan sinaran mengion tabii yang kita kenali sebagai sinaran mengion. Dalam pada itu juga terdapat bahan radioaktif atau bahan nuklear yang dihasilkan dengan buatan manusia oleh saintis-saintis kita. Kita tahu, kita belajar sains fizik dan itu seperti mana Albert Einstein dan Rutherford dan sebagainya lah, yang melahirkan satu aktiviti tenaga atom yang boleh kita gunakan. Dan kita tahu sebagaimana Cik Terence bagi tahu, jika ianya salah digunakan, maka ia memberi impak yang tidak baiklah kepada pada negara kita dan juga seluruh dunia sebagainya. Tapi kita tahu bahawa penggunaan bahan radioaktif dan bahan nuklear ini adalah sangat manfaat untuk industri, terutamanya di Malaysia dan juga seluruh dunia, digunakan pakai dan sebagainya lah. Jadi, apakah yang disebut sebagai kejadian security nuklear, Tuan Haji? Ya, jadi bila adanya tenaga nuklear ataupun industri yang menggunakan nuklear dan juga bahan radioaktif ini, banyak kita gunakan dalam industri.
Ya, contohnya kita tahu bila kita nak buat medical check up untuk chest X-ray, ya, kita pergi ke hospital, kita gunakan X-ray untuk melihat kita punya paru-paru dan sebagainya lah. Itu di perubatan. Tapi di industri kita pakai teknologi yang lebih kurang sama. Kita panggil ujian tanpa musnah ataupun kita panggil non-destructive test. Contohnya pipe gas yang kita salurkan daripada Petronas kepada industri-industri lain. Jadi bila kita sambung dia punya pipe itu, maka kita gunakan ujian tanpa musnah. Maknanya kita guna teknologi lebih kurang macam X-ray, di mana kita pancarkan sinaran dan kita dapat lihat dia punya loophole atau lubang-lubang yang tercicir daripada sambungan yang kita buat. Itu adalah salah satu teknologi lah yang kita gunakan untuk kimpalan batang pipe dalam industri minyak dan gas. Selain pada itu juga, kita gunakan juga teknik tolokan nuklear yang kita nak menjamin kualiti, terutamanya dalam industri pembuatan seperti otomotif yang kita guna, contohnya tayar, kereta, kabel yang dalam kereta itu, kita gunakan teknologi nuklear untuk kita lihat the defect of the tayar dan sebagainya lah. Begitu juga kita gunakan teknik imbasan yang kita guna dalam industri, seperti mana kita nak tahu kandungan dalam bagasi. Kalau Cik Terence pergi ke airport, kita lihat salah satu alat scanning tu yang melihat beg yang dalam. Kita tak perlu buka beg tu, tapi dengan adanya teknologi imbasan ini, kita dapat lihat apa yang ada dalam beg yang dibawa oleh penumpang tu. Jadi dengan tak secara langsung kita boleh menjaga keseludupan atau benda-benda yang tidak diizini oleh kerajaan yang passenger atau penumpang itu bawa dan sebagainya. Dan ini juga bukan setakat beg industri yang kita bawa ni naik kapal terbang. Kita juga di pihak pelabuhan, custom juga kita joint venture dengan custom, di mana kita buat satu lagi kita panggil teknik saringan. Kontena-kontena yang masuk ke Malaysia ini akan di-scan, akan diimbas atau disaring untuk melihat apa yang ada kandungan dalam kontena itu sendiri. Jadi dengan tak secara langsung pihak custom, kita membantu custom bila barang yang diimport masuk ke dalam negara kita, kita tahu apakah barang-barang yang ada dalam kontena itu sama ada barang itu terlarang atau sebagainya lah. Jadi itu yang kita gunakan teknologi saringan itu. Baik. Dan kalau kita tengok yang sekarang ni, kita tengok keadaan COVID ni sekarang ni yang berlaku, banyak kita pakai glove. Kalau Cik Terence pernah tahu kan, top glove di Kelang dan sebagainya lah. Jadi untuk mematikan virus atau bakteria yang ada pada sapu tangan atau tu glove yang kita jual itu, sebelum kita nak jual, kita sterilkan dia. Itu adalah teknik sterilization dia pakai. Teknik sterilisasi yang nak mematikan kuman. Itu kita juga guna teknologi nuklear. Di mana kita gunakan macam sering juga kan, kita tembak dengan sinaran supaya dianya jadi sterilized, maknanya hindar daripada kuman dan sebagainya, boleh kita gunakan untuk inilah penggunaan medical dan sebagainya. Jadi ini adalah semua aktiviti ini adalah wajib untuk kita lesenkan di bawah Akta Pelesinan Tenaga Atom lah. Sehingga sekarang kita mempunyai lebih kurang 1,300 pemegang lesen yang ada di Malaysia lah. Baik, Tuan Haji, jadi secara keseluruhannya di Malaysia, AALB sebenarnya bertanggungjawab dalam memastikan elemen security nuklear seperti yang disebutkan Tuan Haji tadi. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan semestinya adalah mendapat kelulusan daripada AALB dan dilaksanakan mengikut syiar serta amalan terbaik ataupun good practice antarabangsa yang digariskan oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Namun bagaimana pula AALB melakukan pengesahan dan juga bertindak balas, terutama sekali terhadap sebarang kejadian security nuklear sekiranya ia berlaku di Malaysia? Okey, sebagaimana yang kita tahu bahawa kita ada di bawah salah satu agensi iaitu Nuclear Security Council, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Kita berkait rapat dengan pihak MKN lah, Majlis Keselamatan Negara, di mana kita mengawal keadaan security ini di seluruh dunia dengan kerjasama di seluruh Malaysia dengan kerjasama daripada MKN,
Kita juga bekerjasama dengan PDRM, polis, custom, bomber dan sebagainya lah. Ini adalah sangat penting kerana kita perlu ada kolaborasi dengan pihak-pihak tertentulah seperti polis, custom dan sebagainya untuk menjaga kita punya border control. Kita tahu bila barangan yang nak masuk ini, border control dikawal oleh pihak custom dan juga pihak PDRM lah. Memang kita sangat-sangat berkait rapat dengan pihak-pihak MKN, polis dan sebagainya lah. Sekiranya kita terdapat apa-apa aduan mengenai perkara yang mencurigakan, mengenai kemasukan bahan radioaktif atau bahan nuklear yang tidak atau ilegal yang tidak mendapat kelulusan daripada jabatan kita, maka jabatan inilah ALB selalu sentiasa bersiap sedia untuk turun padan untuk melakukan apa-apa verifikasi lah terhadap apa-apa aduan yang kita telah terima lah daripada orang luar, dan kita selalu mengaktifkan kita punya apa yang kita katakan pasukan security nuklear yang kita bersedia 24/7 lah, Cik Terence, untuk menangani apa-apa aduan yang kita terima lah. Dan memang sememangnya kita mempunyai pengalaman teknikal yang luas serta kompeten untuk melakukan pengesanan dan juga verifikasi. Dari aspek tindak balas pula, Cik Terence, ALB mempunyai satu fasiliti sokongan dan aktiviti tindak balas terhadap kejadian security nuklear. Kita ada satu pusat lah, kita panggil Pusat Tindak Balas Nuklear Kebangsaan, dan juga Pusat Sokongan Security Kebangsaan atau kita panggil Nuclear Security Support Center yang ada di Dengken inilah, yang mana kita mempunyai kedua-dua kemudahan dan infrastruktur ini untuk membantu apa-apa aduan yang kita terima, dan kita mempunyai kelengkapan yang lengkap lah untuk membuat pengesanan sinaran dan tidak balas terhadap kejadian seperti nuklear. Baik. Contohnya, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami. Kita kesuntukkan masa untuk meneruskan bicara. Kita ucapkan terima kasih kepada ALB kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sekiranya orang awam ingin mengetahui bagaimana untuk melaporkan security nuklear, anda hanya perlu hubungi hotline 24 jam 1-800-88-7999 atau melawat laman sesawang ALB www.alb.gov.my untuk sebarang aduan dan pertanyaan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji kerana sudi bersama kami mewakili pihak ALB.